Okey, pecahan sosialisme menurut Jokro Aminoto. Kalau hangpa tengok dalam muka surat 8 dan 9 buku ni, dia cerita pasal empat sosialisme yang diceritakan oleh penulis, iaitu Jokro Aminoto sendirilah. Dia kata ada 4 sistem yang sering menyandang kepada istilah sosialisme, dan kesemuanya menerapkan 2 prinsip yang kita sebutkan sebelumnya dengan pendekatan yang berbeza. Ada 2 prinsip. Muka surat 7 dia cerita prinsip dalam sosialisme lah. Baik, ini pecahan ya, sosial demokrati yang pertama, atau juga dikenali sebagai sosialisme saintifik yang diperkenalkan oleh Karl Marx. Okey. Dan dia cerita pasal anarkisme yang kedua, yang ketiga start sosialisme, dan yang keempat akhir sosialisme. Okey. Lepas tu dia habaqlah, dia kata begitupun sosialisme saintifik lah yang diajar oleh Karl Marx. Marxism adalah yang mempunyai cita-cita yang menuju kepada hikmah. Ini apa yang difahami oleh Jokro Aminoto sendirilah, no? Okey. Dia cerita macam tu, muka surat 8 dan muka surat 9, boleh rujuk kat dalam buku ni. Cuma persoalan sekarang ni, untuk orang yang claim kata oh sosialis, aku beramal dengan sosialisme dan seumpamanya, hampa sosialisme yang mana satu? Sosialis yang mana satu? Kalau hampa kata hampa ikut apa yang Jokro Aminoto kata, hampa tergolong dalam sosialisme yang mana? Ataupun hampa sebenarnya Marxism. Kadang-kadang tu orang yang pro kepada Marx, orang yang pro kepada Marxism, dia guna nama Jokro Aminoto untuk memenangkan ideologi dia, padahal dia Marxism. Maksudnya tak boleh nak kata semua sosialisme tu sama. Dan bila kita nak puji sosialis, nak puji sosialisme, hang puji sosialis ataupun sosialisme yang mana satu? Kalau hang guna Jokro Aminoto, Jokro Aminoto faham macam mana sosialis tu, dan dia pecahkan sosialis kepada beberapa. Dan adakah Jokro Aminoto setuju dengan materialism? Materialism sejarah kita boleh tengok pada muka surat 20. Benda ni kontroversi ya. Okey, dia kata kita orang yang bertuhan akan berkata dengan yakin bahawa segala sesuatu itu berasal dari Allah, diciptakan olehnya, dan kita semua akan kembali juga kepadanya. Materialism sejarah pula mengajarkan bahawa segala sesuatu itu berasal dari material, tercipta dari material, dan akan kembali menjadi material. Memang itulah yang terkandung dalam faham materialism sejarah, dan tidak sangsi lagi bahawa Marxism itu akan turut berpegang dengan teori-teori Darwin dalam menjelaskan asal-usul manusia. Gerakan sosialis barat yang sering mengaku sebagai penganut Darwinism dan turut memuatkan topik ini dalam kelas-kelas mereka. Dia kata lagu tu. Dan dekat muka surat 21 dia kata Prof. Ferry turut berhujah dengan banyak sekali dalam karangannya bahawa sosialisme itu akan menafikan kewujudan Allah. Yang ni lah masalah dia. Untuk orang-orang yang pro kepada sosialisme, materialism ke Marxism dan seumpamanya, mereka kena jelas siap-siap. Islam tu tolak macam mana? Tolak kefahaman yang kata Allah Ta'ala tu tak ada. Tolak kefahaman yang kata semuanya material semata-mata. Sebab dalam Islam tu kita kena beriman dengan Allah SWT sebagai Tuhan. Yang ni menjelaskan baliklah kenapa dulu waktu sejarah, waktu kita belajar, macam aku belajar dalam sejarah form 5, ada dekat dalam buku teks cerita pasal Marx, Karl Marx ni dia atheist, dia menolak kewujudan Tuhan. Bila kita faham balik Karl Marx ni, kita relate dengan Marxism, relate dengan materialism, kita boleh faham lah. Bila materialism ni tolak kewujudan Tuhan, Islam tak diterima. Islam tak diterima benda-benda macam tu. Yang tu kita kena jelas. Mungkin prinsip-prinsip yang dibawa oleh Karl Marx berkenaan dengan teori alienisasi ke pekerja, hak buruh dan seumpamanya, ataupun kemanusiaan dalam industri, mungkin yang tu kita boleh terima. Tapi bila dia bawa kepada pegangan materialism tu, dia tolak kewujudan Allah Ta'ala, kewujudan Tuhan, yang tu Islam tak diterima. Kita kena buat clear cut kat situ. Kita kena clear. Jadi besar harapan aku untuk orang-orang yang pro kepada sosialis ataupun pro kepada sosialisme ni, untuk define depa ni sosialis yang macam mana. Kalau depa guna definisi daripada Jokro Aminoto yang macam mana, mungkin depa akan guna definisi daripada orang-orang lain. Ataupun depa ni sebenarnya jelas aja depa sebenarnya adalah Marxis, ataupun depa pegang dengan Marxism, depa lagi pro kepada materialism, ataupun yang seumpama dengannya lah, dengan nama-nama yang mungkin berbeza. So clear cut. Bila hang clear cut dulu, hang cerita dulu, hang define dulu, baru kita boleh bincang lebih. Jangan nak kata oh ni sosialis bagus, sosialis ni bagus, tak.
Untuk orang yang kritik sosialis pun, oh sosialis ni tak boleh, sosialis ataupun sosialisme yang macam mana yang tak boleh tu, baca dulu. Baca dulu. Bila tahu definisi-definisi dia, ataupun mungkin tokoh lain mungkin akan define dalam keadaan yang berbeza, waktu tu kita boleh bincang, baru kita boleh bincang. Jangan tolak ataupun jangan terima terus tanpa pendetailan ataupun definisi yang lebih terperinci. Yang tu tujuan kenapa aku buat slot pecahan-pecahan sosialisme ni. Mudah-mudahan ada manfaat, insya-Allah.